Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji bersama-sama di bawah tajuk fiqh dan ibadat, iaitu cara ambil wuduk dengan sempurna. Okey, jadi pengertian wuduk dari sudut bahasa adalah wuduk bererti kebaikan dan kebersihan. Manakala dari sudut istilahnya, wuduk ialah penggunaan air yang suci pada anggota tertentu, iaitu membasuh muka, dua belah tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kedua-dua belah kaki, dengan dimulai dengan niat. Jadi wuduk ada 4 anggota yang kita wajib untuk membasuh. Okey, jadi setiap individu yang mahu berwuduk wajib mengetahui cara berwuduk, iaitu tahu basuhan yang wajib dan sunat. Begitu juga wajib untuk mengetahui dan memenuhi syarat-syarat sah. Hukum berwuduk adalah wajib apabila mengerjakan solat tawaf, menyentuh Al-Quran, sujud tilawah dan sujud syukur. Syarat-syarat sah wuduk adalah Islam, mumayyiz, iaitu kanak-kanak yang sudah pandai membezakan antara perkara baik dan yang buruk, suci daripada haid dan nifas, menggunakan air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan, tidak berubah sifat air wuduk akibat benda asing yang melekat pada anggota wuduk, contohnya sabun, bedak atau apa-apa sahaja yang melekat pada anggota wuduk itu yang mengubah rasa, rupa atau bau air wuduk. Sekiranya ada benda asing yang melekat pada tubuh, ia perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwuduk. Kemudian tidak ada benda yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk seperti cat, getah, pengilat, kuku, lilin, kapur, minyak atau daki tebal yang melekat di celah jari, di bawah kuku atau di celah rekahan pada tumit. Jadi rukun wuduk adalah pertama niat, iaitu nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Okey, jadi untuk lafaz niat adalah sunat. Jadi niat yang wajib ialah lintasan dalam hati yang dihadirkan ketika mula membasuh sebahagian muka, iaitu sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kedua, membasuh muka. Bahagian muka yang wajib dibasuh dengan mengalirkan air meliputi bahagian bawah anak rambut di dahi sehingga ke bawah tulang dagu dan melebar dari anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri, termasuk rambut yang tumbuh di antaranya. Sebaiknya dimulakan basuhan di bahagian atas muka membawa ke bahagian bawah. Kemudian membasuh dua tangan hingga ke siku. Wajib meratakan air ke semua bahagian di antara hujung jari hingga ke siku. Sebaiknya dimulakan basuhan dari hujung jari hingga melebihi siku dengan mendahulukan tangan kanan. Yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Memadai menyapu air pada ubun-ubun walaupun sekadar membasahkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut, asalkan rambut yang dibasahkan itu berada dalam had kepala. Tidak sah menyapu air pada rambut yang melepasi had kepala, seperti rambut pada bahagian bahu ataupun hujung rambut yang berikat. Adalah lebih baik menyapu keseluruhan kepala sebagaimana amalan Rasulullah. Kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kaki dari hujung jari hingga ke buku lali. Sekiranya sebahagian kaki yang wajib dibasuh kudung, maka wajib membasuh bahagian yang masih ada. Yang keenam adalah tertib. Setiap rukun wuduk mesti dilakukan mengikut turutan ataupun susunan. Okey, jadi perkara sunat ketika berwuduk adalah menghadap kiblat, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim sewaktu hendak membasuh tapak tangan, membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan, bersugi atau berkumur-kumur untuk membuang kotoran dan bau mulut, beristisyak, iaitu menyedut air ke dalam hidung, membaca lafaz niat sebelum menghadirkan niat di dalam hati, membasuh setiap anggota wuduk sebanyak 3 kali, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, menyapu telinga dengan air, menyelak janggut dengan air. Untuk janggut yang nipis wajib dibasahkan keseluruhan janggut dan bahagian dagu dengan air, menyapu seluruh kepala. Kemudian menyelati jari-jari tangan dan kaki, melebihkan basuhan melebihi had yang wajib, contohnya membasuh muka hingga sampai ke pangkal leher. Berturut-turut muwalat, iaitu tidak lama selang masa antara membasuh satu anggota dengan anggota yang berikutnya, sekira-kira belum kering air basuhan pada anggota sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membaca doa selepas wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada kupul atau dubur meliputi benda yang cair, keras, kering, basah dan angin, sama ada sedikit ataupun banyak. Tidur tidak tetap kedudukan dua papan punggung. Hilang akal kerana mabuk, pengsan, gila, tidur pitam dan lain-lain. Bersentuh kulit antara lelaki dan wanita yang halal nikah, ajnabi bukan mahram, tanpa berlapik. Menyentuh kemaluan hadapan atau belakang dengan perut tapak tangan atau perut anak jari dengan tidak berlapik. Kemaluan itu sama ada kepunyaan sendiri ataupun kepunyaan orang lain, lelaki atau perempuan yang hidup atau yang telah mati. Perkara makruh ketika wuduk adalah menggunakan air yang terlalu sejuk atau terlalu panas, menggunakan air yang terjemur dalam bekas yang mudah berkarat atau bekas yang sudah berkarat kerana dibimbangi menyebabkan penyakit sopak. Berlebihan menggunakan air seperti membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Menggelap anggota wuduk tanpa sebarang keuzuran. Tidak makruh sekiranya ada keuzuran seperti dalam keadaan terlalu sejuk, berwuduk di dalam tandas. Meminta pertolongan daripada orang lain untuk menjerus air ke anggota wuduk tanpa sebarang keuzuran, kerana hal ini dikuatiri membawa kepada sifat sombong. Mendahulukan anggota kiri daripada kanan. Berlebihan berkumur ketika berpuasa kerana dibimbangi air akan masuk ke dalam kerongkong dan membatalkan puasa. Menepuk air ke muka atau mengambil wuduk secara tergopoh-gopoh. Berbual-bual ketika berwuduk. Hikmah berwuduk adalah membersihkan anggota yang terdedah kepada kekotoran, membentuk peribadi yang seimbang jasmani dan rohani, melahirkan individu yang sentiasa beradab sopan, membangunkan minda dan menyegarkan jiwa, dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi itu saja cara ambil wuduk dengan sempurna. Jadi saya harap kita sama-sama ambil perhatian dan ambil pengajaran daripada cara mengambil wuduk dengan sempurna. Jadi itu saja perkongsian saya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.